Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu baina yaday as-sa'ah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk hari ini insya-Allah kita masuk pada prinsip yang ke-16 pada muka surat 211. Al-aslu sadis ashar, usul yang ke-16. Al-urf al-khati' la yughayyiru haqa'iq al-alfaz al-syar'iyyah bal yajibu at-ta'akkud min hududil ma'ani al-maqsudu biha والوقوف عندها كما يجب الاحتراز من الخداع اللفظي في كل نواحي الدنيا والدين فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء. Maksudnya uruf yang pincang, uruf yang salah. Apa itu uruf? Uruf ni lebih kurang adat lah. Uruf ni apa yang menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat ataupun adab sesuah masyarakat itu sendiri. Tajuk ni sebenarnya ada kaitan dengan bab dalam tajuk dalam usulul fiqh, tapi ada hubungan yang sangat rapat dengan perbahasan hukum hakam, khususnya dalam bab sumpah, nazar dan juga hukum talak. Uruf yang pincang tidak akan mengubah hakikat lafaz-lafaz syarak. Bahkan wajib mengenal pasti batas-batas makna yang dikehendaki dengannya dan berhenti setakat pada yang menjadi sempadannya. Seperti mana wajib berwaspada daripada tipu daya lafaz pada setiap perkara agama dan dunia. Kita mengambil kira benda yang dinamakan musammayat, mengambil kira kepada apa benda yang dinamakan, bukan kepada nama itu sendiri. Suatu yang telah diterima oleh agama kita bahawa setiap amalan itu adalah bergantung dengan niat, bergantung kepada niat. Ini semua sudah diketahui berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ataupun hadis yang biasa kita dengar berulang kali, innamal a'malu binniyat. Amalan itu dikira bergantung kepada persoalan niat seseorang. Qasad adalah sentiasa diambil kira dan diraikan bagi setiap perkataan atau amalan dan setiap apa jua yang dilakukan atau ditinggalkan, yang lahir ataupun yang muncul daripada seorang Muslim. Yang diambil kira adalah persoalan qasadnya, niatnya. Tapi di sisi orang lain, betul orang tak tahu. Yang dikira dia adalah di sisi Allah Ta'ala, bagaimana kedudukannya, maka terpulang kepada qasad seseorang itu. Maka qasad atau niat inilah yang membezakan antara adab dan ibadat. Kalau kita melakukan sesuatu perkara berdasarkan kepada kebiasaan tanpa ada qasad tertentu, maka ia tidak dikira sebagai ibadat. Bila kita melakukan ibadat, maka perlu
yakini sungguh-sungguh bahawa kita buat ini kerana perintah daripada Allah sebagai suatu ta'abbud, urusan ibadat kita kepada Allah, bukannya menjadi suatu rutin kebiasaan yang kita buat maka terus kita lakukan. Setia dimaklumi dan tiada perselisihan di kalangan orang Islam bahawa sesuatu amalan itu jika ia berqasad beribadat dengannya maka ia adalah suatu ibadat, manakala jika ia qasad dengan selainnya maka ia tidak dianggap ibadah. Suatu yang sudah diterima Islam juga bahawa satu perkara yang sudah diterima di sisi Islam juga bahawa niat dan qasad ada kalanya mengubah amalan daripada iman kepada kufur dengan sebab niat dan qasad yang tertentu. Seperti perbuatan sujud, sekiranya niat seseorang itu untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia adalah sesuatu keimanan. Manakala jika ia sujud kepada berhala maka ia membawa kepada kekufuran. Ini adalah satu penerimaan yang sedia dimaklumi dalam Islam dan tiada mana-mana ilmuwan Islam, tokoh ulama Islam yang mempertikaikannya, kerana ia dapat difahami dengan jelas secara daruri pada agama, secara mesti. Maknanya nak kata tak ada orang tak tahu itu agak boleh dianggap sebagai mustahil. Mesti semua tahu suatu perbuatan yang jelas ianya salah, maka salah, yang betul maka ianya adalah betul. Justru kaum muslimin mestilah menetapkan pendirian terhadap dua perkara, iaitu berhubung dengan uruf yang pincang dan tipu daya lafaz. Perkara ini akan kami jelaskan. Tapi penulis ini tidak menjelaskan asal perkataan uruf. Uruf tadi disebut dalam ayat di akhir surah Al-A'raf, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Berilah kemaafan, suruhlah perkara yang baik dan perpalinglah daripada orang yang jahil. Uruf dalam ayat ini merujuk kepada perkara yang sudah diketahui sebagai perkara yang baik. Sebab tu biasa bila kita sebut benda baik, kita sebut benda ni sudah perkara yang ma'ruf. Lawannya perkara yang mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ma'ruf itu isim maf'ul daripada kalimah arafa ya'rif, tahu. Sesuatu yang diketahui. Al-urfu sesuatu yang dikenali, diketahui bahawa ia adalah perkara yang baik. Uruf kita begini, kalau kita masyarakat Melayu, uruf kita tak masuk di rumah dengan pakai kasut, pakai selipar. Tapi kalau rumah orang putih, rumah ialah orang di negara barat, mungkin menjadi kebiasaan. Uruf dia tak ada salah, dia kata masuk rumah pakai gak-gak dengan selipar kasut itu. Dari segi urufnya. Tapi kalau uruf tu bercanggah dengan hukum syarak, walaupun orang kata apa salahnya orang buat belaka, benda tu dah menjadi kebiasaan masyarakat, tapi dari segi hukum syarak salah, maka tetap salah. Kalau kita majlis perkahwinan dulu-dululah banyak amalan bersanding dalam keadaan pengantin perempuan mungkin tidak menutup aurat. Kemudian ada ritual-ritual Hindu, renjis bunga mawar, apa benda tu tak ada tu dalam Islam. Itu ada yang pincang. Maka salah tak salah bergantung kepada niat. Dia ada kaitan dengan kosak kita. Kalau seseorang terbuat amalan bersanding dalam perkahwinan tanpa ada kosak untuk tiru nak ciplak daripada amalan Hindu, maka itu diharuskan. Tetapi syaratnya perlu pertamanya menutup aurat dan juga perlu dikosongkan daripada amalan yang dianggap tasyabuh, menyamai kebiasaan penganut agama lain. Lalu ada yang berhujah, kita ikut ramai-ramai, sebab ramai-ramai buat. Hak ramai-ramai buat tu dipanggil urufnya. Tapi kalau uruf tu bercanggah hukum syarak, maka ianya tertolak. Ianya tidak boleh diambil kira dan tidak boleh diterima pakai. Jadi bila kita membicarakan tajuk ni, dia ada kaitan dengan urusan yang biasanya urusan muamalah, urusan contoh dalam bab nazar, bab sumpah, bab talak, dan apa yang menjadi kebiasaan dalam urusan manusia secara umum. Tapi bila masuk bab ibadat secara khusus tidak tertakluk kepada persoalan uruf. Hak tu lain, hak tu perlu kepada ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dalam satu hadis mauquf hadis mauquf hadis mauquf maknanya hadis yang sampai kepada sahabat, tidak hadis marfu', bukan nabi yang berkata, tapi disandarkan kepada sahabat. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ma ra'ahul muslimuna hasadan fahuwa 'indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un. Apa sahaja yang dipandang, dilihat oleh orang Islam sebagai baik, maka di sisi Allah Ta'ala juga dikira baik. Dan apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai perkara yang sayyi', yang buruk, maka di sisi Allah Ta'ala dia juga adalah dikira buruk. Itu merujuk kepada uruf. Ada uruf dalam bentuk yang amali, ada uruf dalam yang bentuk qauli, merujuk kepada tindakan, perbuatan, dan juga dalam bentuk satu lagi qauli, lafaz dan perkataan. Apa yang kita buat menepati hukum syarak ataupun tidak, kalau kena dipersilakan, kalau tak kena maka dia anggap khati' ataupun fasid, yang salah ataupun yang rosak. Adapun yang qauli ini banyak berlaku. Biasa tempat kita kalau orang kata pergi kedai pergi beli daging sekilo, perkataan daging itu difahami daging lembu lah. Tidak difahami daging itu dengan maksud ikan. Tiba-tiba orang klik ikan sekilo. Kata sebeli daging, iyalah sebab dalam Quran pun ikan tu sebut daging juga. Kita berhujah dengan nas Quran. Betul dalam Quran sebut wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan. Dialah Allah yang telah mempermudahkan untuk kamu air laut, yang mana daripada laut itulah kamu dapat ambil daging yang segar, lahman tariyan. Daging ni maksudnya ikan tu. Tak ada orang pera apa dia dalam laut, lembu kambing. Mana boleh hidup lembu kambing ayam dalam laut. Lahman tariyan maksudnya ikan tu sendiri. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan kamu dapat keluarkan daripada laut perhiasan-perhiasan yang dapat kamu pakainya. Jadi perkataan laham dalam ayat tu merujuk kepada ikan. Tapi dari segi uruf kita, penggunaan kita, daging tu bukan ikan, daging tu daging lembu lah. Ataupun boleh jadi daging kambing. Perlu kepada ditakyinkan daging itu daging apa dia. Biasa orang Kelantan kalau pagi-pagi pergi beli nasi belauk. Kalau dulu biasa sebut nasi belauk, dululah ni tak tahu dulu, lauk ikan dah mesti. Kalau kata nasi belauk mesti lauk ikan, dia tak perlu tanya nasi belauk tu lauk air, kalau ikan memang lauk ikan. Tapi sekarang ni sebab banyak kara dah kedah lauk, jadi kena tanya nasi belauk nak lauk ke apa. Itu dari segi uruf, penggunaan dari segi bahasanya. Tapi kalau urusan harian kita tak ada masalah. Tapi bila melibatkan urusan yang ada kaitan dengan hukum agama, maka uruf tu turut diterima pakai. Sebab tu dalam kaedah fiqhiyah, salah satu kaedah kulliyah berbunyi al-'adah muhakkamah. Adat itu boleh dijadikan sebagai suatu rujukan dalam hukum hakam. Ini merujuk kepada urusan tadi lah, urusan yang ada kaitan dengan lafaz dan maksud perkataan. Begitu juga urusan adat yang lain. Adat apa yang biasa manusia buat. Islam tidak menetapkan kita kena pakai betul-betul macam mana pakai, asalkan pakaian itu menutup aurat dan bersopan mengikut uruf masyarakat. Sebab itu sunnah dalam berpakaian ialah seseorang memakai pakaian yang sopan mengikut kebiasaan di tempat dia. Mengikut kebiasaan di tempat dia. Begitu juga kita makan. Apa yang kita makan, macam mana cara kita makan mengikut uruf. Sebab dia melibatkan urusan yang disebut sebagai adat ataupun uruf. Sebenarnya perbahasan tajuk ni kalau masuk dalam bab usul fiqh, dia lebih banyak dia punya simpang siurnya, liku-likunya dari sudut perbahasa dan juga perbezaan pandangan antara Asy-Syafi'iyah, tokoh-tokoh ulama Hanafi, As-Sarakhsi dan lain. Ada perbezaan dalam memahami konteks uruf yang sebegini yang muktabar, uruf yang sebegini tidak muktabar.
Baik, kita lihat uruf yang pincang untuk dikaitkan dengan tajuk asal dalam usul yang ke-16 ini. Uruf ialah apa yang sedia diketahui oleh manusia merangkumi adat dan perhubungan sesama mereka. Ya, ini dalam konteks urusan muamalah. Kalau dalam bab jual beli biasa disebut dalam kitab usul, contohnya dia kata bai'ul mu'atah. Bai'ul mu'atah urusan jual beli tanpa ada akad. Biasa pagi-pagi kita nak beli sak korban, tahu dah harga ni berapa, RM1.50, RM1.20, ambil tak? Tak duit. Tak ada apa, saya belilah sak korban ni dengan harga sekian, hamba jual lah. Bai'ul mu'atah, jual beli yang berlaku secara terus tanpa melibatkan akad secara zahir, kerana harganya sudah termaklum di sisi pembeli dan sudah diketahui di sisi penjual tanpa perlu tawar-menawar dari sudut harganya. Hamba belilah, hamba terima, cukup, sudah. Itu bai'ul mu'atah. Dan itu diterima pakai di sisi jumhur fuqaha. Walaupun mungkin di sisi sebahagian Asy-Syafi'iyah tidak menerimanya. Dia mengatakan syarat sah jual beli mesti ada akad yang jelas antara pembeli dengan penjual, dan adanya zat atau benda yang naqbiduhu, yang kita boleh pegang, yang kita boleh ambil. Lebih-lebih lagi kalau hak jenis kita beli minuman dalam tin, dalam kotak, hak guna masuk PT scaling itu, PT shilling, masuk itu tekan klik tubik, lepas tu nak akad jual beli dengan siapa dia? Tak ada penjual situ, tak sebab ambil air, air tepi jalan tu kita masuk duit, letak tak ada ting tekan cuma tubik air, lepas tu nak akad jual beli dengan siapa dia? Penjual tak ada situ. Dari segi urusan muamalahnya dia lebih kepada kalaulah perkara itu sudah ma'ruf, ma'ruf ni sudah diketahui bahawa cara tu diterima pakai, maka ianya adalah jaiz ataupun harus. Kaum muslimin tidak diwajibkan berpegang dengan uruf, melainkan jika terdapat apa yang menyalahi syariat Islam pada melakukan atau meninggalkannya. Kita jangan terikat sangat dengan adat. Tidak semuanya adat perlu kita ikut. Uruf, adat, kebiasaan tu bukan sesuatu yang mesti diikuti. Ada mungkin tempat lain, bila kita pergi tempat lain, dia punya keadaannya lah lain. Dalam urusan kehidupan tidak perlu kita tertakluk satu persatu kepada uruf. Ia bukan sesuatu yang diwajibkan. Kalau asalnya benda tu tak ada dalam agama, maka ia berdasar kepada uruf. Saya dapat tahu melalui rakan-rakan yang belajar fakulti undang-undang berhubung dengan common law. Bila orang tanya apa itu common law, undang-undang yang menjadi common, kebiasaan. Dulu masyarakat barat, bila timbul satu isu, satu masalah, dia akan rujuk, dia kata sebelum ni macam mana kita selesaikan masalah. Oh, dia pun cerita, dia kata oh dulu masalah ni pernah berlaku dan cara nak selesaikannya begini-begini, sekian. Kemudian apabila timbul masalah kedua yang berikutnya, yang mungkin perlu ada penambah baikan, maka dia akan kembali, dia akan berkembang, maka dia terbentuk suatu apa yang dinamakan common law. Tapi sebenarnya merujuk kepada uruf juga, adat juga. Dia tidak ada suatu piagam yang khusus dari segi susun atur yang jelas. Kalau kesalahan gini, enactmentnya apa, fasalnya berapa, tak ada. Asalnya ianya tidak wujud secara bertulis. Common law ni suatu peraturan undang-undang yang tidak wujud secara bertulis, tetapi merujuk kepada hukum adat. Hukum adat. Siapa yang biasa pergi berkampung di perkampungan orang asli, hamba pun tak pernah pergi lagi, tapi dengar cerita orang asli pun dia ada undang-undang dia ada common law cara dia. Undang-undang merujuk kepada undang adat dia, uruf dia. Kita ni dalam setengah perkara kita boleh pakai adat, setengah perkara kita tidak boleh pakai adat. Orang Melayu adalah orang yang cukup dikenali kuat berpegang kepada adat, sehingga ada yang berkata biar mati anak, jangan mati adat. Anak mati tak apa, adat jangan mati. Pertahankan adat. Mana ini bismillah. Maknanya saya nak tinggal adat dia. Biar mati anak, jangan mati adat. Adat ni kalau benda tu tak bercanggah dengan agama, kita boleh teruskan. Tapi kalau bercanggah ataupun ada yang perlu kita ubah suai,
maka perlu diubah suai. Ada yang fanatik, dia kata tak boleh take hak orang tua kita tinggal. Hak orang tua tinggal tak boleh take, tak boleh ubah. Jadi seolah-olah orang tua tu terima wahyu daripada langit. Tak semestinya adat ni boleh diubah. Dia bergantung kepada keperluan semasa. Mungkin kita kata hak ni hak dulu, mungkin sekarang dah tak relevan dengan perkembangan semasa. Adat tu sendiri tidak relevan, tak munasabah untuk terus guna pakai. Apabila telah menjadi kebiasaan manusia mengamalkan suatu adat dan muamalah, namun ia bercanggah dengan tujuan syariat, maka tidak sewajarnya kaum muslimin berpegang teguh dengannya, meskipun manusia bersepakat di atas perbuatan itu. Sebagai contoh, manusia di zaman kita hidup sekarang ini, iaitu di awal kurun ke-15 Hijrah, menjadi kebiasaan memanggil nama isteri dengan nama nama suami atau nama keluarga suami, kerana mengikut tradisi keluarga barat. Biasanya kalau masyarakat barat, bila seorang isteri berkahwin, nama dia tu, lepas nama dia tu nama suami dia, tidak nama pok dia atau nama ayah dia. Nama suami dia, dan nama tu akan kekal sampai bila-bila, bila dia sudah berkahwin. Ini merupakan suatu uruf, namun ia jelas bercanggah dengan nas agama. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas di mana Nabi SAW bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Sesiapa yang membuat dakwaan kepada selain bapanya, yakni dia mengaku dia ni anak si fulan, padahal dia tahu yang si fulan itu bukan bapanya, maka syurga itu haram baginya. Sebab tu kalau kita kaitkan dengan adat at-tabanni, membinkan anak angkat. Sebab apabila Nabi SAW memiliki anak angkat, asalnya hamba, Zaid bin Harithah tu asalnya seorang hamba yang dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi, kemudian diberdekakan, dijadikan anak angkat. Oleh kerana terlalu kasih dan sayangnya Nabi kepada anak angkatnya, maka dipanggil Zaid bin Muhammad, walaupun nama asalnya adalah Zaid bin Harithah. Kemudian itulah ayat yang menyuruh Nabi supaya dipanggil anak angkat itu dengan dibinkan kepada bapa asalnya. Ud'uhum liabaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka itu dengan dinisbahkan kepada bapa mereka, sebab cara itu dikira lebih tepat atau lebih adil di sisi Allah. Cara itu lebih benar di sisi Allah. Yang kedua, satu lagi adat jahiliah yang Allah Ta'ala telah ubah sistem tu, ialah apabila seseorang anak angkat, kisnya ada kaitan dengan Zaid bin Harithah juga. Seseorang anak angkat berkahwin dengan seorang wanita, lepas tu dia cerai, bekas isterinya itu boleh dikahwini, isterinya tidak boleh dikahwini oleh bapa angkat kepada bekas suami tadi. Dia asalnya gitu, masyarakat jahiliah gitu. Bekas isteri kepada menantu akak lah, mudah kan. Tapi sebenarnya boleh kahwin. Hak tak boleh kahwin kalau anak lelaki tu anak kandung, anak sendiri. Kalau anak akak, bekas isteri kepada anak akak. Ni anak akak kita, dia nikah pun tidak cerai. Lepas tu ayah akak dia nikah dengan bekas isteri kepada anak akak dia. Hukum agama boleh, tapi adat jahiliah tak boleh, urufnya tidak boleh. Maka sebab tu bila Zaid bin Harithah dijodohkan dengan Zainab binti Jahsh, Zainab tu sepupu Nabi, dan Zainab tidak ada keinginan, sebab dia nikah sebentar, jodoh tidak lama, akhirnya pisah. Lepas berpisah, akhirnya Allah Ta'ala mengahwinkan Nabi dengan Zainab apabila turunnya ayat
falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Apabila selesainya keinginan Zaid, maknanya sudah putus hubungan, tidak ada apa-apa hubungan suami isteri antara dia dengan Zainab, dan iddahnya pun sudah berakhir, maka Allah Ta'ala berkata, zawwajnakaha, kami nikahkan dia, kami nikahkan engkau dengannya. Jadi Nabi ni nikah dengan Zainab tanpa ada akad nikah. Akad nikahnya ayat tadi. Sebab tu Zainab berbangga berbanding dengan isteri Nabi yang lain. Dia kata, Allah Ta'ala kahwinkan aku terus daripada atas langit yang ketujuh dengan turunnya ayat ni. Ada dalam hadis yang sahih. Dengan turun ayat ni, rasmilah aku menjadi isteri Rasulullah. Adapun Allah Ta'ala menurunkan ayat ini tujuannya likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya tidak menjadi kepayahan bagi orang mukmin untuk mereka berkahwin dengan apa dia? Dengan pasangan, bekas pasangan kepada anak angkat. Sebab tidak dianggap menantu. Menantu tu kalau anak tu adalah anak sendiri. Tapi kalau bekas isteri kepada anak angkat, maka tidak dianggap sebagai menantu dan boleh dikahwini oleh bekas ayah akak kepada bekas suami. Itu uruf yang khati', sebab bercanggah dengan hukum syarak. Jadi Allah Ta'ala menurunkan hukum ini untuk membaiki suasana yang sebegitu. Demikian juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan sanad mereka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la targhabu an abaikum faman raghiba an abihi fahuwa kufrun. Janganlah kamu membenci bapa kamu. La targhabu asal mana janganlah kamu berpaling. Janganlah kamu berpaling, menaruh sikap benci, tidak suka, apa lagi, rasa meluat, menyampah dengan bapa kamu sendiri. Sesiapa yang benci akan bapanya, maka ia adalah satu perbuatan yang kufur. Faqad kafar. Sebelum ni ada seorang hamba Allah mai tanya hamba, dia baca dalam petikan akhbar, ada kecil renungan daripada hadis Nabi. Hadis ni lah. Wak mari terjemah, janganlah kamu membenci bapa kamu, sesiapa yang membenci maka dia adalah faqad kafar. Diterjemah dengan dia adalah kafir. Dia kata benci kepada pak jadi kafir. Belah mana ni? Maksud kufur di sini dianggap sebagai suatu kesalahan yang besar, tetapi kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidaklah membawa kepada kafir atau keluarnya daripada agama, tapi kufur yang dianggap sebagai dosa besar. Ini pun kita nak faham lafaz hadis pun kita kena tengok juga. Kita tak boleh nak terjemah begitu, kena tengok penjelasan ulama. Sebab ulama sendiri dia memahami lafaz dan hadis berdasarkan uruf juga. Sebab uruf ni dia ada banyak bermain dengan bahasa. Banyak bermain dengan bahasa uruf ni. Contohnya hadis lain ada kaitan dengan hadis ni. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim, mencaci dia dianggap perbuatan fasik, dan membunuhnya dianggap kufur. Bila Nabi sebut kufur, bukan mana kalau orang Islam bunuh orang Islam, pembunuh jadi kafir tu, bukan gitu. Mana si pembunuh telah melakukan satu dosa yang besar, sebagaimana dosa seseorang yang terjatuh kepada kekufuran sehingga dia menjadi kafir, merujuk kepada dosa yang besar, tapi tidaklah menyebabkan dia terkeluar daripada agama. Cuma dia wajib bertaubat dan dia kena ikut susu gaduh dalam hukum jenayah dalam Islam yang melibatkan hukum qisas. Sama ada bunuh tu sengaja, bunuh tu tidak sengaja, qatlul khata', qatlul amdi, qatlul shibih khata'. Demikian juga riwayat daripada Yazid bin Syarif bin Tariq, beliau berkata, aku melihat Sayyidina Ali bin Abi Talib menaiki mimbar lalu berkhutbah. Aku mendengar beliau berkata, demi Allah, tiada pada kami kitab yang kami baca selain Al-Quran dan apa yang terkandung pada perlembagaan ini. Lantas ia membuka
ia membukanya lalu didapati dalamnya perkara yang berkaitan dengan usia unta, umur unta yang diwajibkan padanya zakat, berkaitan dengan zakat haiwan, dan beberapa hukum hakam tentang mencederakan orang lain, itu kisas, dalam bab kisas. Kisah ni tak nanti ke bab bunuh saja. Kisah ni termasuklah kalau seseorang kata balah, dia gocoh kata patah gigi. Kalau ikut hukum asal yang Allah Ta'ala wajibkan dalam Taurat, kalau patah gigi, kena patah gigi juga. Itu hak asal. Tapi kalau dalam Islam dia melihat kepada maslahah. Tapi asalnya begitu. Kalau apa dia, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs wal 'aina bil-'ain. Kalau hak ni mencederakan mata ni, balas balik dengan tumbuk mata, biar lebih mata ni juga. Wal anfa bil anf. Kalau kekah telinga hak ni sampai sai sikit, kekah balik sai hak tu. Itu contoh. Wal uzun bil uzun, telinga dengan telinga. Wal anfa bil anf, hidung dengan hidung. Wasin bis sin, gigi dengan gigi. Mungkin guna cara lain lah. Gocah sekali tak patah dah. Gocah yang kedua tu patah 2 putung gigi. Terlebih pula. Terlebih pula. Dia tak boleh, dia mesti serupa. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha. Balasan bagi keburukan adalah dengan keburukan yang seumpamanya. Dia tak boleh lebih, tak boleh kurang. Dan terkandung dalamnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dikhabarkan oleh Yazid bin Syarif apabila dia mendengar Sayyidina Ali berkhutbah menyebut perkara ini. Di antaranya disebut bahawa Nabi ada bersabda, al-Madinah haram ma baina 'airin ila thawr. Faman ahdatha fiha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adlan wa zimmatul muslimin wahidah yas'a biha adnahum faman akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adlan wa man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adlan. Madinah ini Nabi kata tanah yang satu kawasan tanah yang menjadi larangan, tanah haram antara Bukit Air dan Thawr. Nak tahu kena pergi Madinah sendirilah. Di mana lokasi antara Aur dengan Thawr, dua lokasi bukit mana kawasan itu dianggap tanah haram ataupun tanah suci. Sebagaimana Mekah itu menjadi tanah suci atas permintaan Nabi Ibrahim, maka Nabi SAW meminta kepada Allah Ta'ala supaya Madinah juga menjadi tanah haram. Tanah haram ni tanah yang tinggi nilai kehormatan, tinggi kehormatan. Dia punya sempadannya antara Bukit Air dengan Thawr. Nak tahu peta dia ada dalam buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Basit, Madinah Munawwarah, sejarah dan asal usulnya. Boleh cari sendiri, buku tu ada di Jafar Awah. Sesiapa yang mengada-ngadakan dalamnya perkara yang baru, maksudnya membuat perkara bid'ah di Madinah, dosanya lebih besar daripada bid'ah yang dibuat di tempat lain. Sebab asal agama berkembang di Madinah. Dakwah Nabi bermula di Mekah, tapi berkembang dengan pesat di Madinah. Tiba-tiba ada orang buat perkara bid'ah menyebabkan diubah ajaran agama yang di tempat itulah dia punya asalnya. Maka dia akan mendapat laknat Allah. Dia mengadakan perkara baru ni, membuat perkara bid'ah atau bernaung dengan pembuat bid'ah. Sebenarnya lebih tepat bukan bernaung, memberi perlindungan. Awa muhdisan, awa maknanya dia memberi perlindungan kepada orang yang buat perkara bid'ah. Dia menjadi penjamin, pelindung. Orang lain buat bid'ah, dia pula menjadi penjamin lah, maknanya tolong bantu sekali.
maka dia mendapat laknat daripada Allah para malaikat. Maksud laknat di sini dijauhkan ia daripada rahmat. Orang mendapat laknat dia tidak akan terlepas melainkan dia bertaubat tu je. Melainkan dia bertaubat. Kita punya perkataan laknat pun rasa takut. Maksud laknat di sini dijauhkan daripada rahmat. La'ana ya la'an, dijauhkan daripada rahmat. Apabila kita bercakap bahasa tak comel, kita nyupoh. Bukan bersumpah, nyupoh. Kalau kata nyupoh ni, kacak tak boleh bahasa. Kita sebut benda yang tidak baik untuk seseorang, maka ia termasuk laknat. Kita sebut orang tu dengan nama apa-apa nama binatang. Bahasa kita pun sebut, nak sebut binatang apa dia lepas tu. Maka itu dia anggap laknat tu. Dia anggap laknat. Dia tak boleh sebenarnya laknat dia tak. Kalau perkara itu menjadi percakapan harian, kebiasaan, ini yang dikatakan uruf yang khati', suatu kebiasaan yang pincang, uruf yang pincang. Sebab tidak boleh dijadikan kebiasaan bagi orang beriman bercakap dalam bentuk bahasa nyupoh, dalam bahasa mencaci, mencela. Nabi SAW bersabda, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Bukanlah dikira orang mukmin orang yang suka mencela, melaknat, bercakap yang keji dan bercakap sesuatu yang tidak enak untuk didengar. Bercakap perkara yang keji termasuk kalam yang bazi. Bazi ni nak dengar cemar ataupun bahasa-bahasa lucah. Termasuklah ta'an, dia bukan pencela, dia bukan la'an, suka melaknat. Sebab itu asalnya maksud laknat. Jadi orang yang melakukan begini mendapat laknat daripada Allah, malaikat dan manusia semuanya. Allah Ta'ala tidak menerima daripadanya amalan wajib, amalan sunat. Kemudian yang kedua, jaminan keselamatan. Zimmatul muslimin adalah sama. Jika seorang muslim memberi jaminan keselamatan kepada orang kafir, maka ia adalah sahih. Golongan yang rendah, wanita dan hamba di kalangan mereka boleh berusaha untuk melakukannya. Sesiapa yang mengkhianati kaum muslimin mengkhianati mana-mana orang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat dan semua manusia. Ini peringatan yang Ali bin Abi Talib beritahu ketika dia berada di atas mimbar membaca khutbah. Dia memperingatkan para jamaah dalam masjid tentang hadis Nabi. Sesiapa yang mendakwa selain bapa mereka, ni dah kita dah baca tadi hadis ni. Sesiapa yang mendakwa dirinya kepada yang bukan bapanya atau menasabkan dirinya kepada selain walinya, ini kalau dia dia seorang hamba yang ada penjaga, dia menisbahkan diri ni hamba kepada ni tuan dia, pada tuan dia alik tu. Itu pun salah juga. Seorang hamba yang mengatakan dia bertuankan orang ni, sedangkan tuannya tidak orang ni, orang tu. Maka itu menjadi kesalahan. Sebagaimana seorang anak yang mendakwa dia adalah anak si fulan, padahal dia anak orang lain. Mungkin kita kata kalau kampung asal dia tak berlaku. Mungkin berlaku kalau dia pergi ke tempat lain. Dia pergi ke tempat lain, orang tu pun sebut, hamba kenal orang ni nama gini. Yang budak dia berkata, orang tu pak hamba, sedangkan bukan pak dia. Jadi orang kampung tu percayalah ni anak orang ni sebab dia mengaku, pada sebenarnya tidak anak dia. Demikianlah nas-nas syariat yang menyatakan tentang panggilan terhadap lelaki atau wanita adalah bukan dengan nama selain bapa mereka atau dengan nama bapa mereka sendiri. Sekalipun uruf ini tersebar di kalangan mereka yang gairah untuk mengikuti barat yang inginkan lenyapnya kepribadian wanita muslimah pada nama suami atau keluarganya. Sedangkan Islam telah memberikan penghormatan sebenar kepada wanita. Tidak sepatutnya kaum muslimin berpaling daripada nas ini, dan tidak sepatutnya kaum muslimin menggunakan uruf yang songsang ini walau bagaimana sekalipun ia tersebar di kalangan manusia. Walaupun ramai orang guna pakai, tetapi tidak boleh diikuti, tidak boleh diguna pakai.
Dalam bab bubuh nama ni lagi orang kita nyakit kada nama yang pelik. Dengar kau nama tu, pertama dari segi makna pun tak tahu makna apa dia. Dia nama ni tak semestinya bunyi Arab, tak apa, tidak Arab pun, tapi sebaik-baik nama Nabi kata nama seperti Abdullah, Abdul Rahman, ataupun nama-nama Nabi dan Rasul, itu nama yang terbaik. Tapi kalau seseorang itu nak guna nama dalam bahasanya asal, tak ada masalah, asalkan maknanya baik, maknanya bagus. Tidak semestinya menggunakan lafaz yang Arabi, yang berbangsa bahasa Arab. Mungkin sekarang ni jarang dah, kalau orang dulu biasa. Kalau orang Tina ada nama Mawar, ada nama Cempaka, nah. Orang Jatir ada nama apa? Nama hitam, putih pun ada tak? Putih ada nama jantan, macam-macam nama. Ada asalkan membawa kepada suatu makna yang baik, tak ada masalah tu. Baik, berhubung dengan penggunaan nama ni, timbul persoalan baru ni dalam banyak dalam Facebook pun ada, dalam WhatsApp pun ada. Kebiasaan di mana si suami panggil isteri dengan ummi, si isteri pula panggil suami dia dengan abi. Sedangkan perkataan abi ummi merujuk kepada makna abi bapaku, ummi ibuku, sebab anak akan panggil gitu. Jadi mak ni panggil, si ibu panggil kepada si bapak serupa dengan cara anak panggil pak. Gapak pula panggil mak serupa dengan anak panggil mak. Sebenarnya hak kita guna pakai ni segi uruf, sebab nama tu dipakai atas nama kata sifat, tidak kata nama. Sebab dia selagi dia kena lihat kepada kuasa ni. Apabila seorang suami panggil kepada isterinya dengan ummi, ini banyak kali di Indonesia, cukup banyak. Tempat kita pun ramai juga. Kalau si suami panggil kepada isteri dia ummi, sebab anak pun panggil gitu juga, bukan bermakna si suami menganggap isteri dia tu mak dia. Sebab ummi tu mana ibuku, mana mungkin seorang isteri jadi ibu. Jadi ramai yang melahirkan kebimbangan, takut jatuh pada hukum zihar pula. Itu perlu dilihat pertama di sudut penggunaan kalimah lafaz itu, hanya di sudut urufnya mari dia bentuk kata sifat bukan kata nama. Mana disifatkan dia ni sebagai ibu, bukan ibu kita sebagai ibu kepada anak kita, cuma kita tupai guna. Yang kedua, qasak. Saya tidak fikir bahawa si suami yang panggil isteri dengan ummi, qasaknya untuk menganggap isteri itu sebagai mak dia. Saya tak fikir begitu. Tak ada, saya tak fikir pun begitu. Tak terlintas pun. Kalau seorang isteri memanggil suaminya dengan abi, rasanya tidak terlintas dalam fikiran si isteri untuk menganggap si suami itu bapa dia, tak. Cuma penggunaan itu hanya di sudut uruf kita yang gitu. Uruf. Betul dari segi maknanya memang begitu, sebab dia kata orang Arab tak ada pun gitu. Dia kata Nabi tak pernah panggil pun mana-mana isteri dengan ummi. Sebab urufnya masyarakat ni begitu, memang tak ada. Orang Arab tak ada. Dia akan panggil dengan suatu lakab yang lain, yang lebih lembut ataupun yang lebih lunak, lebih sedap dia dengar. Cuma uruf kita tidak begitu. Uruf kita lain, sebab kita dalam konteks masyarakat Melayu. Adapun masyarakat Arab, urufnya lain. Bila lain uruf, sebab tu orang kata lain Padang, lain Belalang. Pokoknya di Padang tu Belandai pun tak ada. Bukan lain Padang, lain Belandai. Lain Padang, lainlah rupuknya. Ada rupuk segar, ada rupuk mati. Belandai tak ada. Tapi itu hanya sudut perbandingan untuk mudah kita faham. Lain tempat, lainlah adatnya. Kita tempat kita gini, mungkin kita pergi Perak, kita pergi ke Terengganu, pergi ke Negeri Sembilan, lain dia pula adatnya. Cuma tadilah, kalau adat tu tidak bercanggah dengan agama, ianya masmuh, masih dibenarkan, diizinkan untuk diguna pakai. Baik, jangan kita tertipu dengan lafaz. Lafaz ini sebutan. Apabila mendengar suatu lafaz maka kena perhatikan, adalah lafaz itu sesuatu yang muktabar dari sisi syarak. Ada kalanya manusia menamakan sesuatu bukan dengan namanya yang sebenar untuk memperdaya manusia.
dan semata-mata untuk mencapai maksud pendusta tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahawa perkara tersebut akan berlaku, dan hadis telah mengingatkan kita tentang perkara ini. Dalam riwayat Ibnu Majah, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'rafu ala ru'usihim yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'alu minhum al-qiradah wal khanazir. Akan datang masanya terdapat manusia dari kaumku yang meminum arak dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Dia tak sebut arak, dia sebut lain. Mungkin dia sebut beer, jenis stok, tukar nama. Tapi benda tulahnya, cuma tukar nama sikit. Ataupun kalau judi, dia kata tak, kami tak berjudi, cuma pergi main suka sport toto je. Sebenarnya judi juga dia tukar nama. Dia tukar kepada nama yusammunaha bighairi ismiha, mereka menamakan dengan nama yang lain, tapi sebenarnya benda tu benda yang sama aja, cuma tukar nama. Diri mereka akan dihiburkan dengan al-ma'azif. Mereka berhibur dengan rentak-rentak muzik dan nyanyian mughanniyat, penyanyi-penyanyi wanita. Maka nanti Allah Ta'ala akan tenggelamkan mereka dalam bumi, ditelan oleh bumi, lalu menjadikan mereka itu seperti monyet dan babi. Ini akan berlaku di akhir zaman begitu. Tapi hak yang diambilnya dalam hadis ni, hak bahagian pertama itulah golongan yang meminum arak dan menamakan dengan nama yang lain, menyebabkan berlaku kekeliruan. Ada setengah bank yang mengamalkan muamalah yang mungkin kita pun tak tahu sejauh mana dari segi menepati prinsip syariat. Kita mungkin pernah mendengar dulu orang kata bank ni tak ada ambil faedah, cuma dia ada dia kenakan charge dari segi perkhidmatan. Betul atau tidak perkhidmatan itu, wallahualam kita tak tahu. Tapi kadang-kadang yang istilah yang digunakan itu sebenarnya dari segi perlaksanaannya lebih menyukarkan pengguna ataupun pelanggan kepada sistem muamalah itu sendiri. Jadi dikhawatiri kalau ianya membawa kepada suatu warar, penipuan dari segi lafaz. Nampak tu sedap dah, tapi rupanya berat lagi. Sebab ni dipanggil, kalau bagi cetak rokok dia tupai guna brand hot lain, tapi sebenarnya tidak begitu. Maka jangan mudah tertipu dengan lafaz ataupun perkataan yang digunakan, kerana ia sebenarnya bukan dengan nama yang sebenar. Untuk memalingkan kita daripada kebenaran dalam objektif syariat, kita wajib berwaspada dengannya, dan ia telah tersebar luas sehingga sebahagian orang Islam sendiri telah terpedaya dengan lafaz pada zaman moden ini. Mereka telah terpedaya dengan lafaz yang diimport ke dalam agama Islam. Contohnya demokrasi, demokratiyah, kemudian adanya sosialisasi, modernisasi dan lain-lain. Istilah-istilah yang banyak diguna pakai, lalu kita cuba modify dan mengatakan sebahagiannya ada persamaan dengan Islam dan boleh diguna pakai. Demokrasi merujuk kepada pemerintahan daripada rakyat kembali kepada rakyat, iaitu mengambil kira suara majoriti. Memang ia menjadi satu perbahasan yang sengit di kalangan ulama. Tapi ulama-ulama yang berpegang kepada manhaj as-salafus salih tidak bersetuju dengan alasan sistem sebegitu tidak wujud dalam Islam. Mungkin ada pandangan lain yang kata sekiranya ianya memenuhi maslahah umat, maka ia diharuskan. Tapi dalam sejarah demokrasi, semenjak ia digunakan lama dah, kita mendapati tidak ada sebuah
negara pun, sama ada negara Islam atau negara bukan Islam, yang benar-benar bersih dari sudut politik apabila diamalkan demokrasi. Mesti ada penipuan. Percayalah, mesti ada menipu dan mesti ada perkara yang disifatkan tidak telus melalui sistem demokrasi. Sebab dalam Islam, pemerintahan itu daripada Allah dan diamanahkan kepada orang-orang tertentu yang layak. Adapun orang yang tidak reti benda ni tidak boleh diambil kira untuk diambil kira suaranya ataupun pandangannya. Dalam demokrasi dia letak syarat umur 21 tahun ke atas boleh mengundi, pilih. Belah-belah mana pilih, macam mana nak pilih, adakah dia mempunyai ilmu dan kemahiran. Sebab itu pemilihan dalam Islam hanya layak dipilih oleh ahlul hilli wal aqdi, untuk pilih orang-orang yang utama dalam pemerintahan. Ahlul hilli wal aqdi mana orang yang ada kelayakan, keahlian dalam bab al-hilli, menyelesaikan masalah, al-aqdi yang sah kalau dia buat akad jual beli, akad nikah kahwin. Dalam konteks negara kita adalah golongan profesional. Nak lantik pemimpin boleh dibuat undian, tapi khusus di kalangan profesional, tidak secara umum. Sepatutnya begitu. Pilih golongan profesional, golongan yang kelulusannya mungkin ada PhD, pensyarah, golongan profesional, doktor, engineer, orang mengaji tinggi. Mereka ni diambil pungutan suara siapakah yang paling layak jadi pemimpin setelah diambil kira. Bukannya secara umum, ni kau umum habis. Maka sesebuah negara yang apabila adakan pilihan raya, maka ramai yang keluar mengundi. Caranya mudah aja, ambil ahlul hilli wal aqdi sahaja, maka lebih mudah dan tidak susah. Hak bawah ni ikut je. Sebab dia sebenarnya undang-undang ni dia kena pakai ikut je. Setengah tu kata nak buat kena orang faham dulu. Tak faham pun tak apa, buat dulu. Lepas buat faham dia kena buat dulu. Sebab kita ngaji bab haji, siapa-siapa hak pernah pergi haji, kursuslah berbulan-bulan haji, tak faham. Kena pergi buat sendiri, pergi Mekah sendiri, tahu wukuf sini, bermabit di Mina sini, mula di Muzdalifahnya sini, tawahnya gini. Bila buat tu baru faham. Ada benda tu dia kena buat dulu. Mengaji secara teori tak faham. Sama juga dengan penguasaan undang-undang. Dia kata tak boleh, kita tak boleh buat lagi, kena orang faham habis dulu. Pak bila tak faham sama, dia kena buat dulu baru faham. Buat dulu. Baik. Mereka yang terpedaya dengan kalimah ini, sehingga mereka cuba untuk menjadikan, katanya ada istilah Islam demokrasi, Islam sosialis, Islam moden. Semua ini adalah tipu daya pada lafaznya. Apabila mereka menamakan Islam dengan apa yang tidak dinamakan oleh Allah dan tidak dengan apa yang tidak kita perlukan. Perkataan ini meniti di bibir manusia dan menjadikan sebagai uruf di kalangan mereka. Jadi wajarkah kita terpedaya? Sepatutnya tidak. Contoh-contoh tipu daya lafaz ini terlalu banyak, hampir tidak terkira, terlalu banyak. Ya. Sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya dan tidak kunjung sudah. Zaman ni orang Tino kalau pakai tudung macam-macam jenama, sung-sung kain tudung hak branded hak sahur tu, tak perlu hamba sebut nama. Dahlah kain tudung tu kecil ya, tidak memenuhi kehendak hukum syariat, mahal pula tu. Maka bukan lagi tujuan untuk menutup aurat, tapi lebih kepada nak bergaya. Nak bergaya. Nak pakai kain tudung mahal murah itu terpulang kepada kita. Yang pentingnya tutup aurat dengan sempurna. Kain tudung bukan main mahal, tapi kecil lah. Iya, bapa tutup sikit tekuk je. Ada setengah tu pakai tudung, lepas tu jolor tubik rambut kat belakang. Jadi itulah sebenarnya banyak kepada uruf. Orang buat kita buat, tapi macam mana agama yang sebenar itu perlu kepada belajar, perlu kepada ilmu lah, perlu kepada tahu. Apabila ada orang memperdaya kita dengan menamakan zina bukan dengan nama yang sebenar, perbuatan zina ditukar kepada nama yang lain, seperti mana yang berlaku di beberapa negara di dunia. Kalau perbuatan zina tu berlaku atas suka sama suka, dia kata tak salah, itu di negara barat lah.
Dia kata itu hak, dia letak atas nama hak asasi manusia, atas nama human right, atas nama human right, hak asasi manusia. Dia kata dah orang ni ada nafsu, hak ni ada sama nafsu, dia nak sana nak, biar ikut dia. Dia kata kecuali kalau salah seorang nak, salah seorang tak sah, maka dia boleh cah atas sebagai rape, kena rogol. Tapi kalau hak ni nak sama nak, suka sama suka, ini hak asasi manusia, dia nak sama nak ikut dia, maka atas nama hak asasi manusia perbuatan zina dianggap halal dalam masyarakat barat lah. Walaupun dalam masyarakat Islam itu sebenarnya adalah haram dan sangat ditegah oleh syarak. Seperti mana yang pernah berlaku di negara di dunia, beberapa negara di dunia menamakan arak bukan nama sebenarnya, telah disebut contoh tadi. Bolehkah seseorang menukar hakikat bahawa Allah Ta'ala telah mengharamkan zina dan arak? Maka ia suatu hakikat yang tidak boleh diubah, sebab pengharaman perkara ini, perbuatan zina dan minum arak, sesuatu yang sudah menjadi menjadi ijma' ataupun sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin daripada dulu sehinggalah sekarang dan sampai bila-bila berdasarkan nas daripada Quran dan hadis Nabi. Perkara yang ditegah agama ini telah menjadi adat kebiasaan di kalangan kebanyakan orang kerana terpedaya dengan matlamat sebenar daripada lafaz yang mempersonakan. Ada setengah kerja, hamba tahu kerja apa, GRO, pegawai perhubungan awam. Sedap bunyi. Biar ni apa di, kalau biasa di Kuala Lumpur adalah setengah permis yang tertentu yang disebut ni pegawai sebagai pegawai perhubungan. Sebenarnya kerja dia terlebih kepada PHD lah, lebih kepada kerja menjadi perantara untuk membekalkan bahasa kasarnya pelacur lah pelacur kepada pelanggan-pelanggan yang nak melanggar untuk buat maksiat. Tapi dia guna istilah GRO ataupun pegawai perhubungan pelanggan. Menjadi suatu uruf mendengar suara nyanyian wanita atas nama seni. Apa salahnya untuk menguji bakat seni? Menikmati suara yang merdu dan lirik yang menarik, atau menjadi suatu uruf, menjadi kebiasaan menyaksikan wanita menari dan sebahagian daripada seni, atau menikmati keindahan lenggang-lengguk badan manusia seperti pernah terjadi. Kalau dalam konteks di Mesir, hak ditulis oleh penulis ni, adanya tarian galet ni lebih dahsyat lagi. Tempat kita memang tak ada lah. Tapi ada cara lain pun berat juga. Tapi atas nama seni dan budaya, tengok tu, dia guna lafaz tu. Atas nama seni dan budaya, perkara yang haram dianggap sebagai halal. Dia kata perkara ni perkara kita nak kembangkan seni. Kalau tidak, apabila bakat manusia tak akan berkembang. Kau tu pula ada. Tak payah kata seni bakat, nak ambil lah, sudah lah. Kekoh gila. Tak suka cek banyak. Tapi kalau benda tu salah, memang tetap salah. Maka dia guna istilah lah untuk nampak, biar nampak lembut dan berlapik. Lembut luar je, kekokeng punya batu dalam tu. Punya ada batu dalam. Kita boleh mengkiaskannya dengan puluhan kepincangan yang telah diakui oleh uruf yang berlega di kalangan manusia. Banyak lagi hak lain-lain itu, cuma dia tak sebut semualah. Mereka telah tertipu dan tersesat, telah mengubah namanya yang sebenar. Lalu kebanyakan manusia yang lalai daripada prinsip agung, daripada prinsip faham ini, yang terbiasa dengan uruf yang berlaku. Ia merupakan uruf yang khati', yang songsan ataupun yang salah. Sebab bila dikatakan uruf ni benda yang baik pada umum akal manusia yang sihat, perkara yang dianggap baik, bahkan perlu memastikan batas makna yang dimaksudkan dengannya dan berpegang dengannya tanpa terpedaya dengan lafaz, kerana sesuatu itu diambil kira dengan hakikat benda tersebut, bukannya berdasarkan nama. Wallahu alam. Ada soalan? Nama kafir masuk Islam, wajib pada nama lain. Kalau Cina masuk Islam, nama lain. Dari segi hukum tukar tu tidak wajib. Dia tidak wajib, cuma ginilah, cuma dalam masyarakat kita sebab cap
orang orang apa dia, Melayu pun ada, orang Cina pun ada, India pun ada. Kalau seseorang tu mengguna pakai nama yang asal tanpa ada suatu simbol yang dapat dikenali yang dia dah Muslim, berlaku apa tadi, kekeliruan, keliru lah. Kalau orang tahu dah tak apa, tapi kalau tak tahu, kalau seseorang itu nak dia lain dalam masyarakat Arab, lain urufnya, dia adatnya lain, tapi cuma dalam masyarakat kita bila ubah nama tu, kalau selagi tak berlaku kekeliruan atas dia melihat kepada maslahah. Mungkin ada setengah tu dia mengambil maslahah, dia kata kalau ditukar nama akan menimbulkan satu persepsi tanggapan bahawa bila tukar nama bermakna dia bukan masuk Islam, masuk Melayu. Maka dia tak tukar nama dia. Adalah orang-orang tertentu yang tak tukar nama itu, dia alasan dia. Tapi sebenarnya tukar tu tidak wajib. Tukar tidak wajib. Tapi kalau nak tukar, itu atas dia. Sebab dari segi undang-undang kita, persegi tukar nama ni bukannya payah, boleh. Untuk elak daripada berlaku kekeliruan. Solat tarawih sebenarnya itu segi nama ya, solat tarawih. Nama ni tidak nak berlaku sama Nabi. Kita tak akan jumpa dalam hadis mana-mana hadis Nabi yang sebut perkataan salatut tarawih, tak ada. Tapi yang penting je dari segi perbuatan itu, solat tu memang ada. Solat yang dilakukan untuk qiyam Ramadan ada. Tapi ataupun mari dengan nama salatut tarawih dari segi syarah tak ada, kecuali setelah kurun keberapa ya? Selepas kurun kedua. Imam Bukhari dalam sahihnya menyusun kitab sahihnya bab menyatakan salatut tarawih. Mana zaman dia kurun ketiga tu guna pakai dah tarawih, tapi zaman itu tak ada. Zaman sebelum tu dipanggil salatul qiyam. Solat untuk membangunkan Ramadan. Adakah itu menjadi kesalahan? Tak ada, sebab itu hanya uruf, dan uruf tu tidak bercanggah dengan syarak. Sebab yang dia ambil kira adalah hakikat benda tu. Kalau tidak mengubah hakikat yang asal, maka nama tu tak menjadi kesalahan. Tak menjadi kesalahan untuk diubah. Tak apa, boleh, tak amat ada niat sebagai solat tarawih harus, sebab sudah diketahui apakah solat itu, bilakah dilakukan, tujuan apa, memang makruf, itu sudah makruf, sudah diketahui. Kalau niat untuk solat qiyam pun boleh juga. Ada lagi? Ada setengah tepat dari segi nama, macam tempat kita ni, masjid takwa. Itu dari segi uruf kita panggil masjid takwa. Masjid maknanya tempat sujud. Tapi adakah dari segi hukum fiqh, dari segi fuqaha, kalau masjid itu tidak dilakukan solat Jumaat, adakah sah dinamakan masjid? Maka itu ada khilaf di kalangan fuqaha dari segi istilah. Perbahasannya bukan dari segi dalil Quran hadis, tak, dari segi uruf. Ianya harus diguna pakai sebagai masjid atas satu kaul, satu pendapat. Ada setengah pendapat mengatakan yang dinamakan sama masjid bila dinamakan masjid yang jami'. Masjid jami' mana masjid yang ditunaikan dalamnya solat Jumaat. Dalam solat yang ditunaikan padanya solat Jumaat. Dalam hadis Nabi biasanya masjid-masjid kampung, surau-surau, balasah disebut musalla, al-musallayat. Musalla mana tempat solat. Atau masjid kaummu. Cuma itu hanya dari segi teknikal, dari segi apa dia, teknikal bahasa. Mana bahasa ni bukan satu problem yang besar selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Kecuali kalau pengguna dari segi lafaz itu ada masalah, itu tak boleh lah. Uruf tempat kita uruf kita. Kalau zaman dulu, kalau baca dalam kitab-kitab dulu, setengah-setengah ulama-ulama kita dalam kitab-kitab Jawi lama, dia kata kalau orang jatuh keluar rumah, pala ni tak pakai apa satu piyah, tak dapat penutup, maka orang itu dianggap fasik, tak diterima persaksiannya. Sampai setara tu. Itu uruf dulu.
Dan kita melihat dalam masyarakat kita, kalau orang tu pakai piyah kan, nampak orang kita kata mungkin orang jauh, orang baik, mungkin orang pergi balasah, orang pergi masjid, mungkin tak aja pergi pun. Mungkin tak tahu lah. Masalah tak ada rambut tu cerita lain. Tapi urufnya begitu. Sedangkan pakai piyah itu tidak wajib. Kalau kita mari sembahyang pun kita tiba-tiba tinggal piyah. Kata tu email, patut tu email kata amat tak boleh jadi email itu tinggal piyah. Dia tidak ada sebagai tu email tapi tinggal piyah. Adakah tu email tak boleh jadi tu email kalau hari itu tinggal piyah? Tak boleh, sembahyang itu sah. Tak cuma dari segi uruf, bukan dari segi hukum syarak. Tu kenapa dari segi uruf. Tapi sebab tu ada sekolah tu seorang tu cerita, seorang cikgu, bukan ustaz, cikgu. Kebetulan dia sama pakai piyah pergi sekolah. Hari tu dia tak pakai. Kebetulan hari tu tak ada, dia pun nak dapat jadi tu email. Dia kata ada setengah-setengah budak tak asyik semayang dengan dia. Sebab apa? Sebab dia kata cikgu jadi tu email tak pakai piyah. Tak pakai piyah tu dari segi uruf je. Dari segi syarat hukum solat tu sah, tak ada masalah, uruf je. Maka ada lebih baik kalau pakai. Berdasarkan uruf. Tak asyik pakai pun tak apa. Sebab tu kalau orang tak pakai, jangan pula kita bangga oh dia ni munyi kecek sedap sangat, ilmu banyak, piyah tak pakai. Tak, itu uruf. Dari segi hukum syarat dia tidak wajib. Uruf kebiasaan kita gitu. Dia apa dia? Kalau dari segi hukum fiqh dia panggil benda yang ma ta'ummu bihil balwa, perkara yang sudah tersebar secara umum dalam masyarakat. Mungkin tempat kita kalau tok lebah, ustaz, tok haji pakai necktie. Orang Arab ni kadang kalau setengah fashion dia punya jubah dia ni dia ada macam baju kemeja. Pakai jubah kemeja, pakai necktie, kau pelik nampak. Pakai jubah piyah pun tak ada necktie, ada tali leher. Kan memang tak ada orang pakai tapi kalau terus buat memang menyalahi uruf. Menyalahi uruf. Tapi benda tu bila kita tengok ada setengah-setengah orang dulu jangan nampak lah setengah orang dia pakai blazer setiap semak dengan kemeja dengan necktie, patah atas kepala ni ada piyah, setengah tu siap dengan belik serbai pula. Dari segi urufnya nampak janggal dah, nampak pelik sebab tak biasa kelih. Pakai piyah serbai patah ada necktie, pelik ada dari segi uruf. Tapi cuba benda tu orang lain tiru pakai buat belaka, akhirnya benda tu dah biasa pula. Itu dipanggil ma ta'ummu bihil balwa, perkara hak menjadi kebiasaan adalah